Assalamualaikum, nama saya Mary Nadira binti Israel. Nama saya Nurdianah binti Syanuruddin. Hai, saya Rabiatul Adawiyah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fakrul Hafiz, B0619103557. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Jamahari. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ainus Ha binti Urman. Kami dari kumpulan 7 Camellia akan membentangkan alternatif mengurangkan ketagihan pornografi dalam kalangan remaja yang semakin berleluasa. Malaysia merupakan negara yang sedang pesat membangun, di mana majoriti rakyat Malaysia mempunyai telefon bimbit ataupun lebih dikenali sebagai smartphone. Internet merupakan jaringan komputer yang berhubung secara global yang membolehkan pengguna berkongsi maklumat dan data menggunakan aplikasi seperti Google, Mozilla. Namun demikian, sikap ingin tahu remaja menyebabkan mereka terjerumus dalam penyalahgunaan internet iaitu pornografi, atau boleh didefinisikan sebagai penggambaran perlakuan yang boleh meningkatkan nafsu seseorang. Maksud daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Pembentangan seterusnya akan disampaikan oleh Nurdiana. Terima kasih kepada Mary Nadira. Jadi, apakah kaedah ataupun alternatif yang boleh dilakukan oleh golongan remaja untuk mencegah dari ketagihan pornografi? Iaitu yang pertama, remaja perlulah mengelakkan diri ataupun mengurangkan daripada melihat video pornografi ataupun gambar-gambar tidak sepatutnya. Di mana pada zaman kini, remaja lalu terdedah dengan pelbagai kemudahan teknologi seperti telefon pintar, komputer riba dan seumpama dengannya. Jika seorang remaja itu salah guna terhadap teknologi tersebut, iaitu menggunakan untuk melihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya, di mana dia akan mendatangkan sifat yang ingin tahu kepada seorang remaja semakin menjadi-jadi, dan ia akan mendatangkan berbagai impak yang negatif dalam diri mereka. Namun begitu, jika seorang remaja dapat membendung ataupun mengawal diri daripada penyalahgunaan ini, mereka dapat mengurangkan ketagihan pornografi dan menggunakan perkara-perkara kepada perkara yang positif, iaitu perkara-perkara yang manfaat. InsyaAllah, sekian dari saya. Seterusnya akan disambung oleh Fakrul Hafiz. Terima kasih Diana. Isi yang kedua adalah mendidik diri kepada ilmu agama dan moral. Remaja harus mendekatkan diri dengan Tuhan, contohnya bertaubat dan berpuasa. Dengan kaedah ini, mereka akan mengingati Tuhan dan akan meninggalkan perbuatan tersebut. Hal ini dapat mendisiplinkan diri remaja dan dapat mengurangkan nafsu syahwat. Hal ini juga akan menyebabkan impak negatif kepada remaja. Antara impak negatifnya adalah mati pucuk, bara prostat, kerosakan otak dan sebagainya. Oleh itu, remaja perlulah mendidik diri kepada ilmu agama dan moral supaya akhlak mereka menjadi baik dan dapat mengharumkan nama baik sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya beralih kepada pembentang yang seterusnya, iaitu Aisyah. Terima kasih Hafiz. Mari kita ikuti sorotan literatur bagi kajian ini. Yang pertama ialah pendorong kepada ketagihan pornografi. Kini, kemudahan teknologi yang pesat berkembang menyebabkan seseorang lebih percaya kepada kandungan yang ada di internet. Selain itu, tiada pengawasan ibu bapa dan pengaruh rakan sebaya juga salah satu pendorong yang kuat. Yang kedua ialah budaya masyarakat Malaysia. Pelbagai kajian dilakukan tentang aspek psikologi tingkah laku di luar negara. Namun di Malaysia, lebih memfokuskan kepada pegangan agama, aspek sosiologi dan persekitaran kerana ia masih menjadi pantang larang dalam kalangan masyarakat yang berpegang kepada budaya Tibun. Untuk tempoh 6 bulan pertama tahun ini sahaja, sebanyak 1,721 kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak direkodkan dalam statistik Polis Diraja Malaysia. Manakala mengikut statistik pendaftaran kelahiran pula, lebih kurang 25,000 anak tidak sah taraf didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara pada tahun 2019. Ini termasuk bagi perkahwinan yang tidak mencukupi 6 bulan. Yang ketiga ialah personaliti pelaku. Pelaku selalunya berfikiran cetek tanpa memikirkan kesan dan akibat yang bakal ditanggung olehnya. Mereka ingin mencuba semua perkara sekurang-kurangnya sekali seumur hidup demi mencapai kepuasan diri. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.
Terima kasih Aisyah. Sekarang saya akan menerangkan tentang isi yang keempat, ya. Peranan pihak kerajaan dalam membendung isu pornografi. Yang pertama iaitu membina lebih banyak pusat rekreasi dan riadah agar sebuah keluarga dapat melakukan aktiviti seperti riadah dan sukan. Yang kedua, mengadakan lebih banyak kempen kesedaran secara percuma secara berkala, iaitu 2 kali dalam seminggu. Yang ketiga, memberi arahan kepada pihak sekolah untuk mengadakan program motivasi agar pelajar sentiasa positif. Yang keempat, meneliti kembali hukuman sedia ada yang diperuntukkan dalam kanun kesiksaan dan undang-undang berdasarkan statistik jenayah cyber. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh Ain. Dari ini saya akan menyambung pembentangan daripada kumpulan saya, iaitu remaja dapat mengelakkan diri daripada menonton pornografi dengan mempraktikkan hobi yang baru daripada terus terjebak dengan ketagihan pornografi ini. Bahan-bahan pornografi ini sangat mudah didapati di laman sosial secara percuma yang mana sememangnya tidak dapat disekat oleh pihak yang berkuasa di Malaysia. Ketagihan pornografi merupakan salah satu masalah yang perlu dipandang serius kerana perkara ini lebih parah daripada dadah. Kebanyakan penagihan pornografi dalam kalangan remaja yang melayari laman web porno sebagai kebiasaan malah menjadi hobi bagi aktiviti remaja untuk terus menonton video ini tanpa ada sekatan mana-mana pihak. Mereka yang menjadikan hobi ini sebagai kebiasaan perlu berhenti dan mengelakkan diri daripada terus terjebak dengan perbuatan tidak bermoral ini. Para remaja perlu mempraktikkan hobi atau tabiat yang baru untuk menggantikan ketagihan yang lama dengan aktiviti yang lebih sihat seperti bersukan, beriadah dan banyak lagi. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.